Saudara, berikut ini marilah kita bersama-sama memantau perihal masyarakat dan memikir hal-hal umat melalui rancangan Jendela Masyarakat. Allah yang Maha Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Suraqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku bapa perubahan, iaitu mengubah alam jahiliah kepada alam Islamiah, alam kegelapan kepada alam nur. Dan tak lupa lagi para sahabat, para sahabiat, para mujahid, para mujahidah yang mana sudah gugur di medan perjuangan dan sedang bertugas pada masa sekarang. Jadi alhamdulillah, malam ni iaitu malam Jumaat sebagai malam yang mulia bagi kita semua, dan juga kita bersama dalam ruangnya Jendela Masyarakat, ruangnya yang untuk nak berkongsi dengan ahli masyarakat, rakyat tempatan, rakyat Melayu, demi untuk memertabatkan bahasa Melayu, demi untuk mengangkatkan taraf pemikiran kita semua. Jadi alhamdulillah pada malam ini juga bersama dengan saya sebagai pengacara dalam ruangan Jendela Masyarakat pada malam ini, iaitu Romzi bin Abdul Rashid. Dan malam ini juga alhamdulillah juga, jadi kita boleh berbincang dengan wakil-wakil CSO yang mana bergerak, bertugas di tempat temu kita di hari ini, satu kumpulan guna Kalimah Selatan dan di Patani di hari ini, iaitu daripada Wartani ataupun wartawan, seorang wartawan dari pejabat Wartani, iaitu Zahri bin Ishaq. Dan satu lagi yang mulia juga, iaitu saudara Tua Dania Tua Menge, iaitu timbalan lembaga beliau untuk kedamaian dan pembangunan. Jadi alhamdulillah pada malam ni untuk kita nak discuss ataupun nak bincang, nak kecek kira tentang keadaan ataupun apa yang berlaku pada masyarakat kita di hari ini. Sudah tentu setiap detik dan masa ada perubahan semua, khususnya bagi kita ahli, bagi kita rakyat di hari ini duduk dalam alai globalisasi ataupun alai kemajuan di hari ini yang penuh dengan alat-alat teknologi, khusus seperti ciwi dan sebagainya. Maka kita nak guna alat teknologi lagu mana tu untuk lebih memfaedahkan dalam kehidupan harian kita di hari ini. Jadi alhamdulillah kita akan bincang seterusnya sakup pak dengan tak lain tak bukan kes yang berlaku tempat tema kita di hari ini sejak daripada 28 Februari lagi. Ya. Dan sudah Februari 2013 hingga kata masih duk hangat, masih duk kecek lagi dalam alai-alai dalam berita social network perbaik ataupun berita tempatan ahli rakyat pun duk kecek juga. Kalau itu saya sebagai soalan yang pertama bagi kita malam ni, sebelum nak lahir tepat 28 Februari ni, apa sebab ataupun ada mari kata sebelum pada nak lahir ni ada gapo tek tanda-tanda ataupun akibat-akibat ataupun berlaku ada berlaku gapo tek. Mula daripada saudara Tua Dania. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada ibu bapa dan adik kakak yang dikasihi sekalian. Ya. Alhamdulillah dan malam ni kita boleh mari tukar pendapat
tak lain tak bukan pendapat kita di sini kita nak bersama untuk nak ada saham dalam ukar permasalahan ataupun ubah keadaan yang mana duk jadi banyak-banyak perkara buat kita tu tak senang hati di dalam keadaan tak aman ataupun banyak-banyak ahli akademik di hari ni duk istilah keadaan petani ni adalah keadaan perang tak pelik yang mana tepat 28 bulan Februari baru ni tu ada proses rupa cara untuk nak lahir perdamaian sebab proses perdamaian ni kalulah tepat tak berlaku keadaan selisih siapa kata lahir keguguran orang mati ramai seperti keadaan perang tu mungkin proses perdamaian tepat 28 Februari baru ni tu tak akan berlaku. Dan mana kata salah satu yang boleh bukti jelas kata petani tu duduk dalam keadaan perang iaitu proses perdamaian tepat 28 Februari baru ni juga. Biasa tepat yang berlaku keadaan perang ni akhir sekali tu ia kena ada tak lambat banget di atas proses perdamaian. Tapi bagi di umur kita dengan masa kalau ambil semenjak daripada 2004 ataupun 2547 hingga sampai sekarang tahun 2550 ni tahun yang 10 dengan tak ada alamat yang jelas kata 48 tu nak ada kecek kira antara kumpulan yang bersenjata lawan dengan kerajaan Sia ni iaitu yang mana kita duk tahu belaka dah iaitu kumpulan BRN. Dengan tak ada alamat situ tu wakwi masyarakat tempat dan juga masyarakat seluruh dunia tu jadi heran. Apa yang berlaku? Kok mana duk dia ni BRN Hasan Toyib dan sains-sains dia dua tiga orang lagi tu adalah wakil BRN untuk mari selesai masalah. Di situ tu buat jadi terheran. Lepas tu di atas keadaan yang terkabut dengan suara bom suara pedih dalam bulan 2 Februari tu agaknya hangat benar udara peperangan tepat 13 Februari tu lahir pertempuran gugurnya pihak angkatan bersenjata nak kepada merdeka tu 16 orang sekaligus tu sikitlah sakopaknya tepat 13 Februari ni kerana selepas nak lahir berlaku kes 13 ni besok hari tu ada klip video tu keluar dalam YouTube. Saya ingin tanya bagi pihak wartawan klip ni mari lagu mana? Kok itu yang mana boleh keluar dalam YouTube tu? Kerana dalam klip tu menunjuk apa yang akan menunjuk dalam klip tu. Bagi saya tak saya nak kecek tak klip tu mari lagu mana apa dah sebab ada benda tu tak tahu juga. Jadi pihak berita pun tak tahu juga. Tak tahu juga. Lepas tu dari segi kerajaan diri pun dia cari juga dah. Tapi saya nak kecek tu isi dalam klip tu. Benda-benda yang jadi dalam klip tu orang kampung tu. Adik kakak, ibu bapa tu sangat tu gembira atas si mayat tu. Pakak baris tu hala tu, lalu duk hala mayat. Nak masuk ada tanah tu. Lalu baik kubur tu, takbir pula dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Di situlah rasa isi tu saya rasa tu dipercayai orang kampung tu percaya dengan setegah-tegah hati atau bagi si mati tu bagi mereka tu bagi orang kampung syahid. Waktu itulah yang boleh buat kesimpulan. Dan atas kita buat forum ke apa tu lah, bagi saya wartawan-wartawan ni baru ni sudah ada satu forum iaitu Bicara Petani. Sudah kecek atas modok. Modok yang pertama kecek atas modok 28 ni dah. Tapi atas isi hak kecek baru ni dalam
forum itu ada juga sakut pak dengan 13 Februari. Oh tu baik oleh Acan Harak Cintara tu. Sebab dia turun ada kawasan tunggu dengan pemberita Reuters untuk pergi wartawan deh. Untuk interview tanya penyataan yang berlaku. Penyataan sungguh tu. Ya, terima kasih. Iaitu sebagai itu selepas ada 13 Februari ni, keadaan pergerakan rakyat tu gapo yang mana tunjuk terhadap masyarakat, khususnya masyarakat tempat di Patani dia hari ni, dan masyarakat dunia tu gapo yang mana boleh tengok setelah lahir 13 Februari tu. Ya. Bagi takap hak masyarakat tempat tu di atas prene bagi pihak angkatan bersenjata nak tutup kemerdekaan tu mungkin orang tempat tu tahu lama dah. Ya benda ni ambil jok daripada tok nenek hari tu lagi. Ada. Tapi dengan secara umum, dengan secara rasmi melalui berita-berita TV, radio gapo tu mereka tak ada di cerita oleh pihak-pihak pemberita wartawan. Tapi melalui 13 Februari baru ni tu keguguran mereka sendiri mewujudkan diri mereka kata ada sungguh. Ada sungguh ni ada gapo ni? Ada sungguh di atas angkatan bersenjata tuntut kemerdekaan. Nak merdeka Patani. Mana kata di atas kita biasa dengar sejarah sikit banyak orang tua gapo royak gapo dulu kata tanding biasa ada negara sendiri gapo ni. Dan melalui 16 orang yang gugur tepu di Pekbun baru ni tu, ia boleh membukti dengan nyata melalui diri dan mereka sendiri tu dengan pakaian askar, pakaian seragam gapo tu dengan secara hebat. Alat senjata tu adalah jelas kata mereka tu adalah pihak perjuangan yang pergi senjata lawan dengan kerajaan. Isu yang keluar bagi setengah rakyat ada dok kecek. Mereka yang mati daripada 13 Feb tu hanya ditangkap, belum ada nak mati ditangkap oleh pihak kerajaan dah. Dan digambarkan oleh pihak kerajaan. Hak tu nyata atau tidak? Yang mana? Itu hak mati di 13 Februari itu katanya isu sebelum dah tu kena igat dah kata. Lepas tu pergi buat gambar di depan camp Nawika Yotin di Jela tu. Isu ni nyata ke tidak? Hak saya duk boleh dengar tu lagu lain. Nah, katanya 13 Februari ni dan 16 yang gugur dan dalam keadaan tepu ni kebanyakan orang kecek baik pun dalam sidang ilmiah, sidang kedai kopi ada panggil kerusakan dalam Rusia dah tindak ke bentuk bersenjata tu terbocor. Terbocor lagu mana tu saya pun tak tahu juga. Dan situlah kebanyakan orang kecek. Mana tu sudah jelas kata mereka yang diserang kem askar di Jelor pada tempat 13 tu sudah jelas kata ini adalah gerakan bersenjata daripada pihak gerakan BRN yang mana pihak pemberita Thai tu banyak duk keluar daripada isu-isu berita. Jadi kalau pergerakan itu dia pergi sakut lagu mana tu dan ya di sini boleh buat penjelasan atas kelahiran tepat 28 Februari dengan tepat 13 Februari ada kaitan apa di situ? Hak tu dah tu jadi kebanyakan ahli-ahli akademik yang mahir masalah proses perdamaian dalam keadaan perang yang ada rupa cara yang jadi standard yang diakui oleh dunia tu terheret. Masa heret dengan sebab satu dalam bulan 2 Februari baru ni tu banyak peristiwa tu jadi rapat-rapat. Masalah 13 Februari, masalah pelajar mahasiswa yang rapat dengan kampung duk tolong dengan kampung, masalah bela dan ketidakadilan yang mana berlaku tah hari kampung-kampung tu. Pelajar dituduh jadi salah satu
puak BRN juga, struktur BRN juga. Lepas pada tu Pulau melalui Kasturi terbit berita. Jadi peristiwa-peristiwa yang belum pada bulan 2 tu agak tak ada pia baca kata nak berlaku peristiwa ni. Jadi luar biasa. Sepuluh 13 Februari 16 orang angkatan bersenjata kemerdekaan gugur sekaligus tu luar biasa benda ni. Luar biasa. Sebab kalau tengok kita banding dengan banyak-banyak pertempuran daripada pihak perjuangan negeri Serai, kem askar KJN ni jarang nak ada hak setahu saya ni tak ada biasa dengar lagi kata hak hak tak jaya. Hak gagal. Banyak kes tu dengan hebat perlawanan tu lahir kejayaan berlaku. Seperti masa tahun 47 hari Serai camp di Piling tahun 51 ke 52 hak di Kai Praundam di Ngebu jatuh. Dua camp ni kalau kira lebih besar pada camp di Pek Bung lagi tapi berjaya. Tapi di Pek Bung ni kecek pada dua camp tadi tapi tak berjaya, gagal teruk dan belah orang sekaligus. Lepas tu mari pula di pelajar ni dengan tuduhan kata jadi struktur BRN semua persatuan pelajar tak kira di bakok, tak kira di rumah ada berapa persatuan hak ada peranan tolong rakyat tuduh habis jadi borong dia habis. Sebab gapo boleh pihak KJN yakin kata pihak pelajar tu salah satu jadi cabangnya ke pihak BRN hingga kata yuk berani tu keluar berita dalam PBS. Hak tu ada tekanan daripada pelajar sendiri pergi minta penjelasan daripada Thai PBS. Thai PBS pun tak boleh nak jelas. Tak boleh nak jelas juga. Sebab gapo? Sebab gapo? Boleh tuduh pelajar jadi salah satu struktur BRN. Jadi sikit bagi wartawan. Jadi wartawan dah jadi di segi pemberita tu orang panggil tak ada tanggungjawab. Terhadap benda gapo kalau kita keluar atas berita dia kena wisi orang hak di kena sebut tu boleh ada tempat keluar untuk dia nak jawab gapo hak dia mau tuduh dia. Tapi di sini tak ada di situ dan tak ada tu baik mari tanggungjawab maaf ke apa tak ada di situ. Lepas tu buat pelajar pun jadi adalah kempen-kempen dia tu untuk nak royak hak-hak dia. Atas dia di pelajar apabila nak tuduh tu ada hak dia untuk nak royak atau di segi dia tu tak ada di segi pelajar. Mantu sakut pak hak berita. Lepas tu kalau tengok di segi isu politik kenapa kena pihak KJN ataupun setengah daripada pihak keamanan negara tu main isu tentang hak pelajar. Bolehkah ataupun untuk mereka cadar-cadar pada tempat 28 ni hingga tu terpaksa ataupun terpaksa kena ada cara untuk nak main dengan pihak pelajar. Mungkin di atas peranan hak pelajar duk bergerak di atas waktu baik pendapat dalam hal nak selesai masalah konflik masalah duk perih di hari ni tu dah menuju kepada kedamaian tu pilihan jalan pilihan menuju kedamaian bukan hanya satu jalan daripada pelajar ada waktu baik dan show kepada masyarakat bukan hanya melalui bawah garis-garis undang-undang hak KJN sahaja. Kalau mengikut standard batasan yang diakui oleh dunia dan yang berdasar dengan undang-undang bangsa-bangsa bersatu di atas nak tutup masalah hak asasi pun baik, masalah kebebasan pun baik, hak satu-satu bangsa dan pasti kena ada kawalan daripada undang-undang yang ada gapo tu. Mana tu bagi pihak antarabangsa boleh untuk nak jaga. Bagi tempat tu. Baik dah sakut pak dengan hak pelajar. Mana tu ini kita untuk kita nak gambar dengan cara umum asasilah belum nak lahir tepat 28 Februari ni apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku sebelum daripada tepat 28 masalah perangai pelajar tu di atas pilihan kedamaian tu pelajar tu mungkin di waktu baik pendapat tu disetuh dengan pihak keamanan ni. Iaitu hak kalau kita tengok dalam gapo kosender pengusyuran dalam tepat 28 Februari baru ni tu katanya
KJA sudah gapo koci dengan syarat nak kecek kira tu selanjutnya wisapa sudah tu kena kecek bawah lembaga undang-undang hak KJA. Bawah Ratmanu. Perlembagaan Thai. Tapi sebelum pada 48 tu pelajar tu give waktu baik pendapat jalan pilihan kedamaian. Bukan hanya ada satu jalan bawah lembaga Ratmanu. Nah, hak KJA saja. Di luar Ratmanu pun boleh juga kalau rakyat tu kehendak sebab dalam hal hak menentu nasib dia sendiri dan satu bangsa tu ia ada undang-undang hak antarabangsa hak dunia. Nah, hak dunia duk gapo rongrak duk terima boleh. Seperti kalau kira perjumpaan walaupun bukan cerca 48 put kui. Kalau kira dialog tu bukan duk dalam Ratmanu dah. Dan sebab kita terima orang yang ada ideologi politik berbeza dengan KJA dan nak berdekat serak-serak dah biar ni. Mana kata tak ada Ratmanu waktu baik kata terima orang ada fikir nak berdekat. Nanti kita sambung daripada pusing yang kedua. Tapi pelajar tu je boleh. Nanti kita sambung daripada pusing yang kedua. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dengar dalam ruangan jendela masyarakat. Dah insya-Allah kita sambung daripada pusing yang kedua. Sakut Pak dengan tepat 28 Februari yang telah lepas. Maka sekarang ni saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita mari jumpa pula pusingan yang kedua. Kita tengok pusingan yang pertama saat ni agak atau hangat sikit dah. Dan isi-isi yang mana belum lagi dikeluar daripada berita-berita hari ataupun berita-berita yang penuh daripada media penting kata. Khususnya TV channel 3, channel 7, channel 5 dibakar tu kurang ataupun tak ada langsung kecek serta benda sebaliknya. Jadi keadaan dia ni kenyataan daripada pihak pemikiran bakar dengan pihak pemikiran tepat ataupun pemikiran rakyat tepat petani di hari ni agak atau tak sama. Kalau hak ni putih, hak nu hitam. Maka saat dalam masyarakat duk lagu tu sikit kembali kepada awal tadi, iaitu kita duk berkongsi dalam perbicara tentang sebab-sebab pelajar dipanggil kata dituduh sebagai satu cawangan ataupun satu jalur gerak ke daripada kumpulan gerak ke BRRN koordinat. Sakut Pak Ngah ni ada nak tambah gapo tik? Ya. Sikit lagi di atas akibat pelajar tu boleh kena tuduh daripada pihak keamanan ni dan jadi sebahagian organisasi BRN. Mungkin ni kajian mungkin di atas kenyataan gerak ke pelajar tu duk tolong kampung dan juga waktu baik mendapat politik yang tajam dan lebih daripada sekok kajian duk nak iaitu luar daripada Ratmanu. Dengan sebab belum pada ni kalau jalan keluar keadaan politik tu hanya ada isu decentralized ataupun kacau menang. Puas tak pilih pergi pilih puas dan mudah-mudah. Tapi isi dia banyak model lagi lah. Lepas tu pelajar pula tu pergi waktu baik pendapat jalan pilihan kedamaian yang lebih pada kacau menang tu iaitu melalui tok ceraca ataupun berunding ataupun proses perdamaian yang mana 48 tu lahir. 28 bulan 2 baru ni. Lain pada tok ceraca satu jalan lagi iaitu rakyat sendiri dan menentu nasib sendiri melalui referendum. Dan masa ibu putih panggil adapun sesi panggil pracamatik. Dan waktu baik pendapat dia dah nak cakupan dengan pracamatik ni laku mana kalau bahasa tepat tema kita ni? Pracamatik keputusan daripada rakyat sendiri. Rakyat menentu, rakyat pilih. Rakyat menentu nasib diri. Pilih kata nak duk kalau masalah dalam keadaan perang ni banyak tempat dan soalan hak nak mari tanya tapi orang yang menguruh percara ni bukan daripada KJA pusat lah sebab pracamatik ni tak ada di bawah Ratmanu hak KJA pusat. Mungkin ada UN ke ada organisasi hak antarabangsa ke mari menguruh. Pada soalan yang akan tanya iaitu nak duk dengan kerajaan Thai, kerajaan hak asal ataupun nak duduk dengan kerajaan baru ataupun nak merdeka. Tu kalau sampai tahap pracamatik. Tapi di situ tergantung di atas
rakyat tu nak wisata situ gedok. Tu. Mungkin benda-benda pun dapat untuk lahir kedamaian. Banyak-banyak pilihan, 3 pilihan besar iaitu kerajaan amnat melalui Ratna Sabha, dan yang kedua mungkin hasil pada ceraca tu tinggi sekali bagi saya duk ngaji tengok seluruh dunia tu sekat autonomi iaitu melalui tu ceraca yang kedua. Yang ketiga tu kalau rakyat tu nak lebih pada autonomi dan kena wisata tahap macam mati. Mungkin pelajar waktu pendapat situ tu dah lahir panggil kalau bahasa Sia kok reaksi bagi pelajar tu. Reaksi bagi pelajar tu dicemuru dah, dicuriga, kena rasa murih kepada pelajar bagi pihak keamanan. Siapa lahir tuduh dan kata pelajar semua hak ada dalam organisasi dan gerak pelajar untuk nak tolong kampung tu jadi BRN. Tapi ada juga ternyata kata yang bertepur dengan askar hak KJA dan gugur gapo dalam keadaan duk belawai gapo tu cek-cek lagi adalah pelajar. Dan pelajar situ pelajar sining dan hak kita dak tahu tapi hak tu bentuk peribadi. Dan tapi KBS baru ni tu borang habis. Borang habis. Mana borang habis kalau bukti ada tak apa. Ni bukti tak ada. Pelajar tekan kita tanya nak ayat tak boleh. Jadi maksud gapo orang mu tuduh. Tu jadi nampak kata hudes balik batu. Ada hudes balik batu. Terima kasih. Kalau itu kita tengok sebab-sebab boleh nak lahir tepat 28 Februari itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dan peristiwa itu bukan mengata arah cara keluar tu bukan hak tular juga. Hak ni dalam tepo, hak ni dalam tuduh dan banyak juga dalam persidangan dan perjumpaan ahli-ahli politik pun ada juga. Hanya tu ada keluar dari berita wakil daripada pulau pun ada juga. Mana tahu kita tengok orang duk jatuh sangkut dengan politik antara bangsa Pobak ataupun politik dalam bagi pihak KJL tu sudah jelas kita tengok dia ni. Lalu itu persidangan perjumpaan dalam perbicaraan tentang peace dialogue di KL ataupun Kuala Lumpur pada tempat 28 itu bagi saudara Tuan Dunia tu. Kalau tengok tu kita analisis lagu mana tu sebelum dia ada saudara Zahri. Masalah proses perdamaian, perdamaian dengan kedamaian ni tak sama. Dan kalau kat bahasa ni perdamaian ni untuk kos selesai masalah perih. Masalah orang duk bala. Dan kalau kedamaian ni keadaan keadaan amai ada serok tu yang boleh jaminan kebahagiaan. Tapi proses yang berlaku 48 Maret tu proses perdamaian. Untuk nak selesai masalah orang duk perih. Proses perdamaian ni bukan benda baru. Dan tapi mungkin bagi ibu bapa dan adik kakak dan juga saya sendiri tu baru kenal molek pada tempat 28 Maret lah. Katanya proses perdamaian rupa area tu lagu tu. Tidak dulu tu kita duk tengok hak mana tahun berapa tak ingat 3-4 tahun dulu hak pakai misal tebal misal pelong apa tu. Lagu tu. Jadi setengah-setengah jenaka lawak jenaka sikit-sikit. Proses perdamaian ni ada banyak kali tapi saya tak yalah bila masuk jamin pertubuhan dan organisasi politik nak merdeka tumbuh baru-baru hari tu biasa hak saya dengar dah biasa berunding ke apa dah tapi gagal. Dan sebab gagal masuk hari tua dulu lah sampai learning tu kena duk berunding lagi. Tapi yang terbaru sekali masalah proses perdamaian hak sampai 28 ni ada tanda-tanda tu. Kalau saya duk perhati tengok mulai daripada tahun dulu. Awal tahun dulu tu ada berjumpa Tawi song sendiri di atas Setiausaha Agung hak Sarawak Pusat Pentadbiran Selatan. Taksin sendiri pergi berjumpa dan Nayuk sendiri Jinglak pun pergi berjumpa dengan orang-orang yang dinamakan anggota perjuangan petani. Banyak-banyak kumpulan yang mana duduk di Malaysia. Lepas tu nama Hassan Tayyib keluar tu kali pertama pada awal tahun tu lah. Awal tahun tu lah pada bulan 3 bulan Mina. Mulai daripada situ kalau kita duk bagi saya ni saya boleh duk ada
gauler dengan pihak-pihak nak usahakan ke apa tu duk boleh tahu kata perannya masalah proses perdamaian, masalah ada berunding duk tawar lagi mari tu mulai pada awal tahun tu sampai tu syarat-syarat dan untuk nak tengok atau jujur ke dok KJN nak kacak kira dengan pihak perjuangan nak merdeka ni. Dan betul bet syarat-syarat kau tu tak silap saya 4 perkara. Dan satunya minta BKJN tu cabut blacklist okey petani semua yang mana di blacklistkan lepas tu yang kedua waktu baik askar semua dan lepas tu yang ketiga cabut perokok mansuhkan perokok ataupun hapus nak mansuhkan apa ni ya dua kalau nak mansuh ni untuk tak seberguna, tapi kalau nak hapus daripada perlembagaan. Ayo tak ada mahir mana bahasa. Tapi dia guna kelima sia tu yok rokok cukcen. Mana tak guna, tapi unek-unek perokok tu masih ada lagi dalam perlembagaan Aceh. Gitu tak? Yok lek perakat cai kau yok lek kod mai saya tak tahu lah tu. Lebih tanya Hasan Tayyib lah. Ya. Lepas tu yang keempat tu ingat tak? Saudara ingat tak yang keempat sana 3 saya sebut. Ya. Mana tu lebih yang keempat tu gapo sesia panggil dia Datuk Sekam. Datuk Kanmu atau Haji Haji Ismail sana semua tu. Lepas habis. Ya, mulai daripada situ sampai 48 bulan 2 baru ni tu. Saya rasa ada perhubungan dan ada sakut bahawa mana tu susunnya masalah proses perdamaian yang hangat 48 baru ni tu dah disusun daripada awal tahun dulu lagi. Nah, lepas tu yang terherannya tepat 28 Februari kemarin tu di atas nama wakil BRN Hasan Tayyib tu pergi berjumpa. Jadi banyak soalan lahir sekir daripada masyarakat umum kata mari daripada setuju hati ke tak. Sikit sebelum nak pergi kepada setuju ataupun setuju tu Hasan Tayyib ni sudah nyata ataupun tidak sebagai wakil daripada gerakan BRN. Kalau bukan hak sungguh saya rasa pengan Malaysia tu bunuh diri dalam alat politik. Malaysia dengan Asia tu kan bunuh diri dalam alat politik. Dengan sebab proses perdamaian baru ni tu semua dunia tahu belaka. Lepas tu status politik kredit hak Malaysia dengan masalah jadi orang lahir pemudah dalam hak kejap kira orang panggil fasilitator tu. Malaysia adalah mediator proses perdamaian di Filipin. Di Filipin. Orang duk dalam status politik tahu tu mari duk nipu ambil orang tahu mana mari tu saya rasa tak mungkin lah. Tak mungkin. Tapi orang yang boleh jelas kata sungguh tak sungguh jadi anggota BRN tak lain tak mungkin Hasan Tayyib sendiri. Hasan Tayyib sendiri. Hasan Tayyib. Tapi di hari ni Hasan Tayyib pun tak ada waktu menjelaskan apa kata dia dan kata dia tu bukan. Mana kata jodoh. Jadi kata ada isu sakut pak dengan setuju ataupun tak setuju itu tak setuju pada perbicaraan tepat 28 Februari. Sikit bagi wartani. Wartani sebagai pejabat ataupun hodok tugas dalam harga berita tepat teh. Sebagai media pilihan bagi tepat teh. Sakut pak dengan wartani ni ada buat program perancangan sakut pak dengan program kegiatan bicara Patani. Kali yang pertama. Kali yang pertama. Apa yang fokus kepada 28 Februari? Kacak sakut Pak Ngah setuju ataupun tak setuju sakut Pak Ngah program bicara Patani? Sebenar tu alhamdulillah agak boleh lahir projek bicara Patani sebab ada isu sebalik lagi. Kata hak tak tubik daripada mana-mana. Kata Hasan Tayyib ni ditangkap. Siapa orang tu isu? Orang tu isu dia lah ada Cik Wan Abdul Rahman daripada Global Peace ABIM. Dia tu NGO daripada Malaysia. Jadi bersama juga dalam majlis itu dia mari daripada Malaysia, mari di Golok, dia mari di pada forum itu dah. Jadi bicara Patani ni mula mengada syariah ni tepat sebelah Mas baru ni yang lepas. Jadi isu mari daripada dia tu kata Hasan Tayyib ni nak tanggap di Terengganu. Lepas tu naik kapal dah.
pergi daripada pusat di kalau lupa pusat polis itu sebelum ada nak buat proses kedamaian ni 3 hari belum dah. Lepas tu ada satu berita tubik daripada Don Patan daripada Patani Forum tu. Dia tubik ala Dek Nechan bahasa Inggeris. Lepas tu balik-balik sikit banyak ilmu ada tu. Dia kata lesi dia tu dia ada ayat tangkap tapi Hasan Tayyib ni tak diakui oleh pihak perjuangan Bir Ain. Dia kata tak ada hak. Lepas tu tak ada putusan daripada di Bir Ain sungguh ni. Dia kata. Lepas tu kesimpulan dia tu kerajaan Sia atau kerajaan Thai dengan kerajaan Malaysia ni adalah nipu lah di situ. Sikit. Ya. Bagi tu ada ni sakupat dengan 28 Februari ni apa hak boleh suluh kepada rakyat tempat tadi hari ni? Masalah rasa umum hari tu jadi masyarakat tempat tu jadi terkejut. Dan terkejut campur dengan Hege. Dan Hege kata dengan suara bong suara bede duk bunyi jadi sengih sehari 2 hari duk tak lebih pada 3 hari lah duk ada semua. Dan stanaro stataning stajanlah tapi tiba-tiba di atas nama wakil tahap pimpinan BRN tu pergi tangan. Dan pergi tangan tu jadi rupa gambar tu pada 48 tu orang di atas wakil BRN keluar kepada masyarakat umum atas peringkat-peringkat yang agaknya tertinggi. Dan tinggi iaitu hak ni hak sebenarnya tak tahu tapi yang mana pemberitahu waktu baik tu dia tu adalah bahasa Sia panggil rong lekatikan. Rong lekatikan BRN atau kalau mudah-mudah kat timbal dia. Timbal ada seorang lagi yang lebih tinggi pada dia tu ketua tinggi sub. Dah. Lepas tu mari kecek kira dengan Setiausaha Sapa Rahman Kong Heng Cha. Dah. Hak duk cara masalah polisi tapi tak ada fungsi masalah awak putusnya sudah sekat ia dak. Ia kena klik kecek kira dengan orang yang ada fungsi baik pun rong nayuk, baik pun nayuk sendiri, baik pun pabot-pabot, baik pun kasuang kalahum ke apa lagi dah. Tu faktor tempat-tempat jadi masyarakat tempat tu jadi terheri. Kok mana tak ada nampak kata duk le keadaan kalah lagi, tak ada duk le keadaan lemah lagi. Tapi kalau tengok bulan rua saja tu mungkin nampak lemah lah. Kalau ni belah orang yang gugur dan tepu di Pek Bung tu nampak gambar yes itu nampak lemah lah. Dia bagi angkatan bersenjata BRN tu. Waktu pelajar kalulah gambar masyarakat umum pihak kata pelajar tu adalah struktur BRN sungguh. Dan hak sungguh ke mana tak tahu tapi di hari ni tu pelajar boleh bukti daripada masyarakat banyak orang yang sokong kata benda TBS tu adalah tuduhan. Tapi kalau gambar sekaligus tu dan mudah kata pelajar tu jauh BRN sungguh. Jadi nampak kata bahagian politik pun sudah terbuka Rusia. Iaitu melalui tuduhan bahagian angkatan bersenjata pun gugur sekaligus ni belah orang. Lepas tu Brito Kasturi tubik hak pula tubik pula. Jadi nampak kata BRN duk ada status politik yang lemah. Bola lemah pak tu kaedah kaedah kecek kira tu dan kaedah kompromi tu setiap biasa bagi orang duk dekat lemah kena kecek kira. Hak tu terheri. Yang kedua masalah sikap Malaysia. Sikap Malaysia tu dia kalau kita tengok berita umum tu dia sapa kepada masyarakat umum dia adalah fasilitator. Fasilitator ni orang tolong orang duk balah tu orang duk perat boleh main cek kira. Tapi tak ada mandat dah, tak ada boleh kuasa dalam waktu bek syarat tu waktu bek syarat ni. Tapi Malaysia waktu bek syarat. 3 nak syarat dia. Mana kata kalau tengok itu salah daripada standard antarabangsa. Satu sikap-sikap yang mana di peranan oleh pihak Malaysia. Kalau kira sungai Malaysia tu kau dah cedek jambe dah. Baik dah, terima kasih. Jadi sakup pak ngah bicara patani, hodok kecek bahakah sakup pak ngah nak guna kalimah dialog kau negotiate nah. Bagi bicara petani bila pula lahir kali yang kedua? Bagi bicara petani tu agak atau dalam bulan ni, akhir-akhir bulan duk tak tu 423 kalau tak walih gimana tu lepas tu duk tengok tu ada dalam PSU petani. Dengan tajuk dengan nama tajuk
dengan nama tajuk apa tu? InsyaAllah kita akan sapa khabar kali lagi dalam siaran radio le ruangnya jendela masyarakat ini dan seterusnya stesen radio lain lagi. Ada kira-kira tu siapa yang akan jemput bersama dalam majlis persidangan itu perbincangan pada bicara Patani? Bicara Patani adalah satu forum yang untuk nak wartani pergi tangan dengan pelajar. Untuk pelajar tu wak ngah besar-besar wartani adalah bantu ikut pelajar. Itu akan jemput siapa sebagai ahli panel dalam majlis? Ada pihak doktor-doktor daripada luar. Itu nanti turut dengan kali lagi. Dah. Terima kasih. Makna kata dia hari ni dalam tempat dia pun ada perkembangan semasa. Jadi pagi ni dalam kita duk bincang ni saya ada buka peluang lah bagi sidang pendengar yang mana duk dengar ruangan jendela masyarakat iaitu 073 337 910. Dan satu lagi tu iaitu nak isytihar. Nak isytihar bahawasanya pada tepat 7 April 2013 tu ada jamuan untuk nak menyudahkan binaan maktabah di Benang Star di Gok Kapur. Maka serulah kepada sidang pendengar semua tu kalau ada peluang bersama untuk nak beri bantuan dalam untuk nak menyudahkan maktabah, dan banyaklah ada forum-forum, ada pertunjukan budaya-budaya. InsyaAllah akan jumpa di tempat ni 47 di Gok Kapur Benang Star 2013 insyaAllah nanti. Baik kita bicara terus aku panggil hasak ni. Ya. Sikit lagi dah. Tadi saudara Zahri tadi ambil pendapat daripada orang yang boleh maklumat daripada orang Malaysia, NGO Malaysia tadi tu mungkin ustaz saya tu didakap. Mana apa mungkin kalau kena igak sungguh mana tu proses perdamaian Eropah Lapis baru ni ustaz saya tak setuju. Dia tak setuju batas saya yang jadi standard oleh dunia. Kalau pihak yang bergaduh perang tu tak setuju nak masuk pergi kecek kira, maka salah. Salah jadi mula-mula lagi. Tapi yang saya nak ingin tukar pendapat dengan ibu bapa dan adik kakak di sini tak ada berkaitan dengan kenyataan maklumat dalam lapangan gapo dak. Paling saya nak ambil sikit banyak masalah proses standard dunia yang mana telah diguna di tempat-tempat lain seluruh dunia, iaitu ada satu perhatian. Tadi di atas peringkat orang yang masuk ke kecek kira situ dah Hasan Tayyib orang tak sama tinggi. Lepas tu yang kedua masalah sikap fasilitator ni dia tak boleh buat tebik syarat, tapi Malaysia tu buat syarat. Tu dia pelik. Syarat dia iaitu tak sokong matlamat kemerdekaan HBRN ataupun rakyat petani. Yang kedua tak sokong masalah guna bersenjata. Yang ketiga tak sokong masalah orang petani yang ada blacklist, yang ada waktu tubik ke apa, macap ke apa tu, hidup pelindung, hidup selamat di Malaysia. Tiga perkara tu jadi syarat tak selorong dengan sikap fasilitator. Tapi kalau sikap mediator sendiri pun tak, kalau tengok tu jadi melampaui perannya sikap hak mediator juga kalau betul baik syarat lagu tu. Lepas tu bagi pihak kerajaan Sia sendiri pun waktu baik syarat terlalu kerah, iaitu nak kecek kira hanya di bawah garis-garis undang-undang lembaga Ratmanu hak Sia saja. Tu umumnya jadi orang yang meher masa proses perdamaian jadi nampak kata duk kecek apa jadi nampak jelas-jelas dah kata kecek-kecek pun dah tak ada nampak nak menil langsung. Jadi terheran kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi dah. Boleh saudara sidang pendengar telefon bersama dari ruangnya 073 337 910. 073 337 910. Baik, kita terus pergi sakup pak dengan hal ni bagi wartawan ataupun kita boleh tukar fikir sebab tahu wartawan ni di segi wartawan, di segi pemberita, apabila nak tubik tu ya masa dunia era lah ni dia banyak maklumat. Waktu mari nak tiap-tiap bucu orang pandai korek lagi. Mari daripada website internet gapo, social network gapo sebagainya. Lepas tu orang boleh ada jaringan lagi. Kau banyak maklumat lagi itu kena hati-hati dalam maklumat. Sebab ada telefon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya. Salam. Ya, silakan. Ya. Jadi saya rasa ada soalan. Silakan. Jadi dalam minggu ni saya pun duk tengoklah wak parti ye masyaallah punding ni cerca ataupun kecek kira perdamaian Peace yang dialogue lah. Ya. seperti Acan Dahlia Rojak Sani tu. Kata? Jadi pagi tadi saya baca dalam website iaitu Asia Time. Dia kata jadi secocok dengan Acang Rojak tadi tu. Dia kata jadi setuju. Kalau bahasa dia dia kata santipap dalam Cawat Cadang Paktai tu ataupun petani tu nampak-nampaknya nak lagi panjang, bukan dengan cara banyak-banyak cepat-cepat dak. Sebab dia kata ku korani orang hak gicerca tu bukan kata dia gi kecek kira dengan cara penuh hati dak. Tak ada semacam dah. Jadi saya pun terlekat hati nak tanyalah Acan Dania ada pengurusi tu. Dia kata kalau duduk dalam keadaan kecek kira dengan cara gitu tu, ya chop time ke tak? Ataupun ya orang panggil apa? Ya chop time ke tak? Dalam kecek kira ataupun cerca kaya gitu. Ya. Soalan seterusnya? Ya. Itu soalan bagi saya. Ya, terima kasih. Lepas tu saya pun duk buat apa parti yang tengok atau apabila jikalau media antara bangsa buat parti yang gitu tu, berarti kata kuam chop time saat ni tu ya nak sakut pau dengan masalah Sania tu lah. Ya. Terima kasih dah bagi saudara sidang pendengar. Bagi soalan sebagai pendek-pendek yang mana masa kita tersakap pada malam ni. Bagi pendapat saya dengan soalan tadi, chop time tak chop time tu tergantung di atas perkara yang berlaku dengan Hassan Tayyip wakil BRN tu terbuka atau tidak. Yang mana duk berlaku ada maklumat kata dia tu kena igak dah, kena kilas siku gapo tu. Sungguh atau tidak. Orang nak boleh bukti situ iaitu Hassan Tayyip ataupun BRN. Sebab orang yang setuh penuh-penuh dia atas nak chop time ke dok proses perdamaian. Chop time di sini chop time dengan aturan yang diakui oleh standard dunia. Standard di sini yang mana berdasar dengan prinsip-prinsip hak menentu nasib sendiri ataupun prinsip-prinsip pre-commercial di bawah naungan bangsa-bangsa bersatu. Di atas nak jaga dan tak sewi berlaku keadaan peperangan, bunuh-bunuh tak tahu siapa bila. Dan mana tu chop time situ tu kalaulah sungguh dan BRN ataupun Hassan Tayyip tu boleh keluar dan benda yang berlaku atas diri dia tu kena terpaksa. Bagi saya tak chop time. Tapi dia hari ni tak ada dia boleh garanti. Kata masalah maklumat Hassan Tayyip ataupun BRN tu terpaksa masuk dalam sidangnya proses perdamaian kulit luar, tapi si dalam tu kompromi, terpaksa dikompromi. Situ tu tak ada dia boleh garanti sebab diri Hassan Tayyip dengan BRN tak ada boleh ternyata kepada masyarakat umum. Baik dah. Jadi sakut pak dengan peace dialogue ataupun perbincangan perdamaian, proses perdamaian tempat tema kita dia ni. Yang penting pasti kena turut ikut serta lebih lanjut lagi. Maka sekat ni saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.